أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم العظيم، استغفر الله 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 العظيم العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله استغفر الله العظيم، 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 استغفر الله 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 استغفر الله استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama sekali syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid kita dapat sambung kitab kita, dan kita mohon dengan Allah supaya Allah berikan kita kefahaman dan dibimbing kita ke arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, kita beroleh kasih dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, dan engkau ikut akan dia. Ini
bab syahwah. Perang melawan hawa nafsu kerana menegah ia akan dikau berbuat ibadat kepada Tuhan kau dan syahwahnya, dan ingin yang kepada sesuatu daripada perhiasan dunia dan kesedapan dunia dan kemegahan dunia. Dan jika engkau dan jika engkau ikut akan dia, nescaya membawa kepada taat akan dia dan taat akan syaitan, dan berhadap kepada makhluk, dan kasih kepada dunia, dan pula membawa kepada meninggalkan taat kepada Allah dan meninggalkan khidmat akan Allah Ta'ala. Bila kita ikut syahwah, kita ikut syaitan, pada tatkala itu, tatkala itu kita jadi taat kepada hawa nafsu dan taat kepada syaitan. Dan ketika itu kita mula berhadap kepada makhluk, kita mula cari makhluk, kita mula buat kerana makhluk, kita mula nakkan sesuatu daripada makhluk. Pada ketika itu kita ikut nafsu kita ikut syaitan. Ketika itu dia bawa sikit-sikit, buat semua kerana orang, buat ini kerana orang, walaupun hal dunia ataupun hal agama, hal akhirat sendiri. Yang paling parah sekali adalah hal ataupun perkara-perkara yang berbentuk ukhrawi, berbentuk akhirat. Kita dah mula buat kerana makhluk, sebab orang ni, sebab orang ni, sebab kerana ni, sebab kemasyhuran, sebab kemuliaan, sebab orang nak kenal. Bila orang dah kenal nanti senang, mula. Dan dia terlupa, siapa yang bersifat an-nafi', siapa yang bersifat al-mani', yang bersifat memberi manfaat dan yang bersifat memberi mudarat, yang menegahkan sesuatu, yang memberi manfaat sesuatu. Dia terlupa ketika itu sebab dia telah bertuhankan nafsu, dah bertuhankan makhluk. Dia mula berhadap kepada makhluk. Dan penyakitnya pula, dia mula kasih kepada dunia. Ketika itu dia mulalah buat sebab dunia, sebab nak itu, sebab nak ini. Dia telah ditipu. Walhal hilang pandangan dia tadi daripada pemilik dunia itu sendiri. Ini yang kata-kata orang yang salik itu ditipu sebab keduniaan, sebab kemasyhuran, sebab pangkat. Pangkat akhirat sama juga, kedudukan, orang nak duduk sebagai tempat guru katakan, selalu jadi macam tu. Sebab duduk ni sebenarnya susah. Duduk tempat guru ni susah sebenarnya. Nampak macam senang, tapi susah. Susah, banyak susah. Banyak susah. Kibir murid dan kibir guru berbeza. Riak murid dan riak guru berbeza. Ujub murid dan ujub guru ni berbeza. Banyak, dia tak sama. Tapi perkara yang sama, tetap kibir, tetap ujub, tetap riak, tetap hasad murid dan hasad guru berbeza. Benda-benda ni lah yang menjadikan kita ini tiada tempat pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membawa pula kepada meninggalkan akan taat kepada Allah dan meninggalkan khidmat akan Allah. Langsung bila kita ikut nafsu, kita ikut syahwat, kita meninggalkan kebaikan, kita meninggalkan akan khidmat kepada Allah. Ketahui olehmu bahawasanya tiada yang terlebih memberi manfaat kepada engkau atas meninggalkan dunia dan berpaling daripada makhluk dan melawan syaitan, melawan nafsu, melainkan dengan 17 perkara. Kenapa disuruh kita ni tadi? Kenapa disuruh kita ni tadi? Supaya kita melepasi awaid ni tadi. Supaya kita tinggalkan 4 perkara ni. Bersungguh-sungguh mujahadah ni tadi. Nampak sungguh-sungguh, berhati sungguh-sungguh dengan 4 perkara ni: dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Pertama, percaya engkau dan yakin engkau. Kita percaya dan kita kena yakin, dan ikut engkau. Ikut engkau, bukan sekadar percaya, bukan sekadar yakin, tapi kita tak itba', dia tak ikut. Dan berpegang engkau dengan barang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata, dan barang yang Rasul kata,
dan jangan engkau percaya, jangan engkau ikut akan perkataan orang lain daripada keduanya. Orang yang boleh lepas daripada 4 perkara ni, bila dia yakin sungguh, dia pegang sungguh, dia ikut sungguh apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Itu yang selalu Habib cakap benda yang sama. Musannif rumuskan, ya, dirumuskan perkara ni, ya. Maknanya biar orang lain nak kata tak apa, tetapi apa yang Allah dan Rasul kata, biar orang lain tak, ya, tetapi kita mengikut akan kehendak Allah dan Rasul terlebih dahulu daripada mengikut kehendak manusia sendiri. Jika tak bertepatan dua kehendak ni tadi, antara kehendak makhluk dan kehendak Allah dan Rasul, pada ketika itu kita tak boleh mengikut kehendak makhluk. Ya, ini dia. Ya, orang nak kata apa tak apa, tapi apa Allah kata. Lepas tu Habib selalu cakap, nak jadi baik ni susah. Ya, nak jadi baik susah. Sebab itu, Masya Allah, bila kita nak mula masuk ke alam berbuat perkara yang baik, menjadi orang baik, dan sedaya upaya kita cuba, ya, untuk menjadi baik, ya, selalunya kita akan dapat, kamu ni kalau gini macam mana, orang kau cakap macam-macam, ni untuk ustaz mana. Pada ketika itu kita lihat apa kata Allah dan apa kata Rasul. Apa yang aku buat ni pada kehendak Allah dan kehendak Rasulnya, Allah suka tak? Allah sayang tak? Allah suruh tak? Pada ketika itu jangan kita mendengar selain daripada perkataan Allah dan Rasul. Tapi kena yakin, kena pegang. Ketika orang ni pegang, yakin sungguh-sungguh, ketika itulah dia beroleh, ya, akan natijah daripada perkara yang dia buat. Itu pertama. Kedua, engkau taat akan Allah dan Rasul, dan jangan engkau taat akan orang yang lain daripada keduanya sekali-kali, jika tiada muafakat hukumnya dengan hukum keduanya. Ya. Macam mana kita boleh nak lepas daripada 4 perkara ni tadi? Maknanya sekiranya tidak muafakat, tak muafakat di antara hukum Allah, tinggal. Ya, tak boleh tinggal. Apa yang manusia tak sepakat dengan apa yang hukum Allah Ta'ala ni tadi, tinggal, jangan ikut. Ya, tidak akan rugi sekali-kali orang yang mengikut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tak ada rugi. Ya, sebab apa Abi kata tak ada rugi? Sebab pemilik manusia itu dan pemilik dunia itu Allah. Ya, kita ikut pemilik, mana boleh rugi? Kalau kita ikut makhluk, ketika itu kita lupa siapa pemilik makhluk. Ya, pada ketika itu kita terlupa. Ini Habib kata musyahadah, pandang. Ya, pandang. Nanti orang sekeliling kata apa, walaupun seluruh manusia ni kata dekat kita, tetapi jika mana kita buat yang tadi perkara yang muafakat dengan Allah dan Rasul, biar. Sebab makhluk tak boleh tolong kita, manusia tak boleh tolong kita. Itu yang Nabi kata, kalau sakit zahir semua orang kesian, kena kencing manis semua orang kesian, masuk hospital orang datang tengok, tak bagi hadiah, cadangkan ubat ini ubat itu. Tapi kalau sakit batin, siapa ada kesian kat kita? Tanggung sendiri. Kita ego, tanggung sendiri. Hospital mana ada? Siapa ada bagi cadang ubat kat kita? Sombong kita yang besar. Ya, hasad, dengki. Tak ada siapa nak ziarah kita, bagi kita ubat, cadangan kepada kita begini. Ya. Sebab itu tak ada siapa kesian dengan kita. Dalam bentuk agama, ya, orang tak kesian dengan kita. Manusia akan biarkan kita. Ya. Sebab itu akhir zaman orang akan berpegang dengan agama ni makin lama makin sikit. Kalau tak, ya, tak datang pada hadis Nabi tentang hadis akhir zaman. Nabi kata gigitlah Islam ni, seperti mana kamu menggigit sesuatu dengan gigi geraham kamu. Maknanya banyak orang lah lepaskan Islam.
Peganglah Islam ini tadi seperti mana kamu pegang bara api sehingga jadi abu. Maknanya susahnya dah ramai orang tak mampu untuk betul-betul menjadi orang yang Muslim. Sampai Nabi kata sampai jadi orang akan ikut masyarakat. Sebab apa? Sebab nafsu tadi, syaitan tadi. Nanti yang kita lalu sebut kata tak sama dengan hukum Allah, tinggal. Ketiga, hendak tetap hati engkau bergantung dan berserah kepada Allah segala pekerjaan engkau. Jangan engkau berserah dan bergantung kepada orang lain daripadanya sekali-kali, kerana orang yang lain daripada Allah iaitu lemah dia, ya, dan jahil ia dari segala pekerjaan engkau. Jangan bergantung selain Allah, ya. Ini kesimpulan 4 kalau nak lepas 4 benda ni: dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Jangan bergantung selain Allah. Nabi kata bergantung dengan orang kaya. Bila sampai satu saat orang yang selalu memberikan kita bantuan ni tadi dia tak nak bagi kita, kecewa. Tetapi Allah tak pernah meninggalkan janji-janjinya, ya, memungkir janji pada kita. Selagi kita jadi orang baik, selagi itu kita akan dapat perkara yang baik. Selagi kita buat baik, tahqiq iman kita, Allah tak akan tinggalkan kita, ya. Itu kata jangan bergantung dengan makhluk, jangan bergantung dengan dunia, ya. Dunia tak salah dan makhluk itu tidak salah, ya, tak salah. Tetapi jangan jadikan ia sebagai tempat bergantung, jangan jadikan ia sebagai Tuhan-Tuhan kita. Ni yang Nabi sebut berhala-berhala di dalam tubuh ni tadi, ya. Bergantung. Jadi bila bergantung, sampai satu saat kita akan kata apa? Besok kalau dia tak ada, susahlah kita, ya. Bila kita mula bergantung ni tadi, ya, bila mula bergantung, pada ketika itu kita akan keluar perkataan-perkataan itu, sebab kita dah bergantung, ya. Jangan bergantung selain daripada Allah, sebab Allah dah atur dah semua perkara atas kita, ya. Kita habis selalu kongsi dengan kamu, madrasah ni kalau ikut Abi tak mampu. Sampai Abi pernah cakap dengan Umi, besok kalau arwah abah tak ada, kita tak mampu yang. Abi cakap dengan Umi, tak mampu yang, masa tu Abi dah ada satu sekolah dekat Batang Kali kan. Tak mampu kita, biar orang lain. Tapi kita nak lari mana? Sebab kita dalam takdir Allah, kita dalam hukum Allah. Kita nak lari mana? Allah kata aku tentukan macam tu, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Kita nak lari mana? Lepas tu pada ketika kita menerima takdir Allah, maknanya kita dah nampak dah, Allah dah atur dah macam mana caranya semua, ya. Kalau tak, kita tak ada di situ, ya. Pada ketika itu bagaimana kita menghadapinya tatkala kita berada di tempat itu, ujian atas kita pula, ujian atas kita. Betul Abi kata, ketika kita mendapat pertolongan, ketika itu ujian. Apa kita kata? Tengok aku relax, syaitan datang kan? Daripada segi ilmunya, apabila hidup ni berkat, dia jadi macam tu. Tetapi syaitan tetap datang kat lorong. Dia lorong juga kita ke arah kejahatan. Benda ni yang Abi sebut. Benda yang Abi sebut di dalam ni, ya, semua jalan supaya memelihara amal. Pada segi yang lain ada, Abi nak cerita banyak tak boleh, ya. Cuma macam mana nak selesaikan supaya kita ni selamat. Sekarang ni kita ni seolah-olah macam berada di suatu tempat yang tak selamat. Contohnya, kita berada dalam satu rumah yang terbakar,
Tahu tak? Ketika itu Din, kalau kamu berada dalam rumah yang terbakar, kamu fikir nak buat rumah lain ke, atau kamu fikir nak keluar daripada rumah itu? Tentulah kita akan berfikir, macam mana aku nak keluar daripada rumah itu, sebab rumah itu sedang terbakar. Setelah kita selamat, baru kita fikir macam mana nak buat rumah. Orang yang ketika sedang berada dalam rumah yang terbakar, dia fikir, lama rumah aku terbakar lah, macam mana nak buat rumah ni minta zakat dapat tak? Kebajikan itu nama orang bodoh. Jadi Abi ni cerita dengan kamu perkara untuk selamatkan diri kita semua daripada keadaan yang kita masih belum Bila dah selamat, baru kita bincang tentang macam mana nak buat rumah, besar mana rumah kita, dari mana dananya. Ini baru dia betul. Sekarang kita tak selamat, kita masih belum selamat. Macam mana? Jika api itu kecil ketika itu, bolehlah ambil air. Tapi kalau dah rumah tu hampir hangus, kita masih tak keluar daripada rumah tersebut. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada ketika engkau ni rosak, hati engkau dah mula hilang. Tahu, hilang. Orang tak ada hati tau. Orang tak ada hati ni, macam mana? Selalu orang cakap, kau ni tak ada hati dengan perasaan. Dia selalunya, dia fikir untuk diri dia dan tak pernah fikir untuk orang. Betul orang kata, kau ni tak ada hati dan perasaan. Dia fikir dia saja. Aku betul, aku bagus, aku ini. Betul Imam Ghazali sebut, bila masa hati kau mula hilang, maka Imam Ghazali kata apa? Kau pergi cari dengan zikir, kau pergi cari dengan ibadat, kau pergi cari dengan Quran. Itu dua. Kau cari dengan zikrullah, kau cari dengan Quran. Zikrullah termasuk majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya. Tapi kau tak jumpa hati kau juga. Kau tak jumpa hati kau juga pada ketika itu. Ya? Pada ketika itu kau tak jumpa hati kau pada ketika itu. Apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala? Kau kena minta hati yang baru. Ya Allah, kurniakan aku hati yang baru. Ya? Jangan kita pada ketika kita ni tadi dalam keadaan kita dah rosak. Ini yang habis selalu sebut perkara yang sama berulang-ulang. Baik yang keempat, hendaklah engkau tanggung dan sabar tiap-tiap qada dan qadar yang datang daripada Allah atas engkau, kerana sudah engkau ketahui dengan yakin akan demikian itu tidak dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau daripadanya. Ketika datang qada qadar, takdir Allah atas engkau, apa nak buat? Sabar. Sebab apa kau kena sabar? Sebab memang kita tak boleh lepas daripada takdir Allah. Mana? Siapa boleh lepas daripada takdir dia? Tak ada siapa boleh lepas. Allah tentukan macam ni, macam ni. Ketika itu, tatkala kita menerima takdir Allah, aku sabar. Kenapa aku perlu sabar? Datang persoalan, takkan sabar je. Maka sabar ini tadilah, orang yang sabar dengan takdir Allah, maka dia akan menerima akan kelebihan-kelebihan sabar yang telah diperuntukkan oleh Allah. Jadi buka semua. Apa benda kelebihan sabar kau cari? Orang sabar dapat apa? Kau cari. Macam tu. Korang semua cari apa kelebihan sabar ya? Itu disebut kepada kita yang lepaskan, orang yang sabar,
maka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan kepecekan dalam hidup dia. Ada dalam Quran Allah sebut orang yang sabar ni Allah sayang. Dan orang yang sabar ini dia sentiasa bersama Allah. Innallaha ma'as-sa. Kalau Allah bersama-sama dengan orang yang sabar pada ketika itu, kalau kita ada masalah dia selesaikan, kalau kita susah dia senangkan. Tapi orang tak nampak. Kenapa aku perlu sabar ya? Tengok apa kelebihan sabar. Sebab manusia ni dia suka tengok kelebihan. Perangai manusia ni, dia selalu tengok apa aku dapat. Aku dapat apa ya? Aku dapat apa? Semua benda. Bukan di kalangan manusia je, hatta dia dengan Allah pun dia akan macam tu juga. Kalau aku buat ni aku dapat apa ya? Kalau dengan manusia tentulah kan. Kalau aku macam ni aku dapat apa ya? Aku dapat apa ya? Kalau aku buat ni aku dapat apa ya? Kalau aku buat baik dengan orang ni aku dapat apa ya? Dia selalu tanya apa aku dapat. Tetapi dia tak pernah tanya apa yang aku boleh bagi dekat dia. Nampak tak? Apa yang aku boleh bagi kat dia? Kita selalu tanya macam tu. Sebenarnya apa yang aku boleh bagi kat Allah? Banyak mana yang aku dah bagi kat Allah? Aku dah ambil banyak benda. Tapi kita tak. Memang fitrah kita ini selalu macam tu. Ya. Sebab itu sampaikan, Allah janjikan kepada kita perkara apa. Kalau kau buat baik satu kali kau buat baik, kau akan dapat 10 kebaikan. Tak kira lah kau buat baik dengan orang, kau akan dapat balik. Sebab yang bagi itu bukan orang, yang bagi itu pemilik orang itu. Sampaikan Allah Ta'ala janji macam tu. Bukan 10 aja, sampai 700, sampai dah tak ada nombor. Nampak tak? Punyalah kita selalu tanya apa aku dah dapat. Cuba kita ubah diri kita. Apa yang aku boleh bagi, kena ubah. Apa yang aku boleh bagi. Jangan tanya apa yang aku boleh dapat, tanya apa aku boleh bagi. Bila kita selalu pegang macam tu, apa aku boleh bagi, kalau kita semayang, kalau kita ibadat, kita akan buat betul-betul. Kalau kita berkhidmat, kita akan khidmat betul-betul. Tetapi bila kita selalu tengok apa aku dapat, apa aku dapat, ketika itu persoalan dan pegangan apa aku dapat, kita akan meninggalkan berbuat. Kita akan meninggalkan beramal. Macam mengaji ni kan, apa aku dapat. Nampak tak? Macam Abi tak nak tengok apa Abi dapat. Sebab apa yang Allah cakap dan Nabi cakap, tak ada satu benda pun yang tak betul. Macam Nabi cakap apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan doa untuk dia, minta ampun untuk dia daripada mula sampai habis. Malaikat akan doakan untuk dia, makna minta ampun, ya Allah ampunkan dosa dia, ampunkan dosa dia, ampunkan dosa dari mula sampai habis. Tapi Abi tak nak nampak yang tu. Cuma Abi nampak apa yang aku buat ni saat ini, Allah terima pakai tak? Kalau Allah terima pakai, barulah kita dapat doa malaikat, barulah kita dapat disebut-sebut malaikat, barulah kita dapat
kebanggaan segala bidadari Allah, itulah suami aku, itulah suami aku, itulah suami aku. Tapi kalau apa yang kita dapat tak terima pakai, sebab itu habis selalu sebut, apa yang aku boleh bagi kepada Allah. Jangan tengok apa yang aku boleh dah, apa yang aku boleh dapat dah tentu dapat. Betul tak? Apa yang kita boleh dapat dah tentu dah dapat. Tapi apa yang aku boleh bagi belum tentu boleh Kelebihan duduk dalam majlis ilmu sudah ada belum? Dah ada belum, Mirul? Dah ada tak? Kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu dah ada belum? Peruntukan tu dah ada belum? Nabi dah cakap belum? Allah dah sebut belum? Baik, persoalan, tapi boleh atau tidak kita duduk dalam majlis ilmu? Ini yang Nabi cakap, jangan tengok apa yang kita dah, tengok apa yang aku boleh bagi. Sebab benda yang apa yang aku boleh dapat dah tentu dah dapat. Peruntukan orang sabar dah ada, peruntukan orang syukur dah ada, peruntukan orang yang tawaduk dah ada. Cuma kita kena fikir, aku boleh tak tawaduk, aku boleh tak sabar, aku boleh. Peruntukan orang takwa dah ada daripada dulu lagi. Nampak tak? Dah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, boleh tak aku buat takwa? Boleh tak aku buat sabar? Boleh tak aku buat tawaduk? Boleh tak aku buat? Peruntukan tu dah ada. Nampak? Dan peruntukan itu akan diberi apabila perkara yang kita buat ini diterima pakai oleh Allah. Nak? Kita cakap kita orang takwa, betul tak? Betul tak? Peruntukan takwa kita dapat belum? Bila tak dapat, mana tak terima pakai? Sebab Allah mungkin janji tak? Tak mungkin janji. Orang takwa begini peruntukannya. Kita cakap peruntukan lah, kelebihan. Orang takwa dapat ni. Tapi kenapa aku tak dapat? Makna apa yang kita buat tak terima pakai. Macam mana? Kalau kita kata apa yang aku buat ni pakai, makna bersalah-salahan dengan apa yang Allah cakap. Allah sebut dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa yang kita buat kita tak dapat. Saya tawakal, kenapa saya tak cukup-cukup? Betul ke tawakal aku? Aku tak ragu kepada tawakal aku. Nampak? Begitu juga. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang jadikan orang tu lebih baik. Kenapa aku tak baik? Saya semayang, saya tak kentut. Saya ambil semayang. Maka selalu kena tanya, semayang aku terima pakai tak? Ketika kita melihat perkara itu, kita mula rasa takut dan berharap dengan rahmat Allah datang.
kalam daripada Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar, Abi lupa. Selepas daripada solat, maka mereka bercakap kepada dia, ya Allah, terimalah akan solat aku ini. Nampak tak? Sebab itu dalam kitab Miniatul Musalli, apa kata Syedot Al-Fatani? Ya, Abi ingat lagi Abi cerita Syedot Al-Fatani ni, ketika zaman Nabi muda, ada satu orang daripada Fatani datang. Dia kata dia mimpi Abi. Walhal masa tu Abi hulu hala lagi. Duduk madrasah dengan almarhum. Dia datang, dia pernah mengaji dengan Syekh Daud. Ayah dia mengaji dengan Syekh Daud, dan dia juga pernah mengaji. Masa dia mengaji dia, umur dia 10 tahun. Dia datang jumpa Abi. Dia kata, dia antara ayah angkat Abi. Kata, Mak Nizal, dia kata, aku nak ijazah kamu, kata dia, seluruh kitab-kitab Syekh Daud, kata, dengan silsilah aku. Kalau salah silah aku ni tak pakai, dia kata, tak boleh pakai, mengikut salah silah daripada ayah aku, kata. Daripada tu dia Fatani tentang orang Tanjung Mas, Fatani. Baik, Syekh Daud kata apa? Orang yang dah solat, langsung ia mencita-cita untuk mengerjakan solat yang akan datang. Nampak? Itu yang kadang-kadang kita nak kata kita baik, Abi kata lebih baik janganlah. Kalau kita rasa kita ahli syurga, janganlah. Cumanya kita kena fikir dulu, macam mana aku nak lepas daripada ahli neraka. Jangan fikir kita dah duduk jadi ahli syurga. Tapi kamu kena fikir, macam mana aku nak lepas diri aku daripada azab neraka Allah. Jangan fikir syurga dulu, fikir macam mana nak keluar dulu. Orang yang telah terkeluar daripada neraka Allah baru boleh masuk syurga. Tapi selalu ajak korang benda yang macam ni, litarbiyah, kerana didikan. Lepas tu Abi tak cerita ni daripada sudut perjalanan ilmu. Kalau Abi nak ajar ilmu je, Abi cerita je lah, lantaklah. Korang nak baik ke, korang tak nak baik ke, ya. Aku habis ngajar, habis kitab, habis tu, dah habis kitab, buka kitab lagi satu. Jadi, ilmu banyak, apa pun tak ada, sama macam keldai. Ya tak? Dah mengaji satu kitab bergaduh tak selesai. Ya tak? Nah itu. Tamak tak selesai. Pasal pokok bunga bergaduh macam mana? Ya tak? Pokok bunga, kita letak pokok bunga kat depan anak jiran, pecah kan, dah bergaduh sesama. Walhal dulu punyalah baik. Asbabnya pokok Allah. Ya tak? Kalau beli pasu pun, pasu baru RM20. Maka kita asbab RM20, jadi kita telah memutuskan rahmat Allah. Sikit tak nilai, tapi orang tak nampak. Kalau dia nampak pada usulnya, benda tu nak jadi, memang telah ada takdir belum? Ke dia saja-saja jadi? Tak, kita masuk pada usulnya, masuk pada tauhidnya. Benda tu nak pecah ke memang saja-saja? Anak jiran tu memang saja-saja dia nak bagi pecah, ke macam tu? Ataupun memang telah ada takdir Allah, yang mana sampai masanya dia akan Kalau melihat pada usulnya,
pada ketika itu penerimaan hati kita macam mana? Tak apa, tak boleh ganti hari ni, esok lusa aku ada duit, aku tukarlah pasu baru. Kan tak? Baik, Abi nak tanya, masa tanya Carol lah, Carol beli kereta baru, lepas tu kereta kau calang, sakit hati tak? Baik, Abang Usuk kereta abang tak baru, kereta lama. Tiba-tiba orang calarkan kereta abang rasa apa? Pasal apa? Rasa bukan tak rasa, tapi rasa tak sakit macam kereta baru. Pasal apa? Yang ni Abi nak tanya, pasal apa lah masa baru kemarin sakit hati sangat, dah buruk tak ada sakit hati? Benda ni yang Abi nak suruh korang tengok dan nak suruh korang fikir. Nak suruh korang fikir, pada ketika baru macam-macam alasan. Kita kata bukan senang nak dapat lah, inilah, betul tak? Dah buruk, kenapa tak cakap ini bukan senang nak dapat ni walaupun buruk? Alah cakap tak apa, kereta lama. Sebab apa? Inilah dia, habis suruh korang fikir. Suruh fikir sini. Walhal baru pun kereta, buruk pun kereta. Tapi bila melihat kepada usulnya, melihat kepada fiqahnya, melihat kepada tasawufnya pada ketika itu, Habis bagi contoh, tiba-tiba duit kau orang hilang. Macam Fik, selit punya selit hilang duit kau. Rasa apa? Siapa ambil duit aku ni? Aku dah somok ni. Ke ketika kita simpan duit, kita letak signboard, di sini ada duit, di sini ada duit, ada? Kan ada Nodi selit duit, dia letak Syida, di sini saya simpan duit, gitu. Mana dia? Tapi mana orang yang ambil ni boleh tahu? Kita balik kepada qada dan qadar syaraknya, kita dah suruh. Ni perintah syaraknya. Tasawufnya apa? Ketika menerima qada dan qadar Allah, pada ketika itu tasawufnya apa? Redha dan sabar. Orang sabar ada peruntukan, orang redha ada peruntuk. Itu yang Habib bawa pada kamu. Kamu hilang 300, kamu rasa marah. Tapi kamu pernah fikir tak, daripada kamu akhir balik sampai sekarang, kamu dah terima berapa juta? Kamu tak pernah fikir yang tu? Alah, aku dah dapat 2 juta, hilang 300, apa salah? Ke macam mana? Kamu punya kena tarik, kita punya harta kena tarik, tentu ada sebab. Ke saja-saja nak kena tarik? Nak tak? Tengoklah dulu. Tengoklah dulu apa yang aku terlepas pandang. Sebab di antara kelebihan orang yang berzakat dan bersedekah itu, Allah pelihara hartanya, Allah pelihara dirinya. Tengoklah mana yang kita sangkut.
Benda ni ada semua. Ada semua ada. Sebab. Lepas tu syaraknya menyatakan kullu syai'in sababa. Tiap-tiap sesuatu ada sebab. Tak ada jadi saja-sajalah. Baik. Allahu. Bila nampak situ selesai tak Wan? Selesai kan? Mau tak selesai? Yang kelima, hendak engkau jazamkan sekalian barang yang maujud dalam alam dunia ini dan barang yang maujud dalam alam akhirat di sana, sekaliannya itu perbuatan Allah dengan takdirnya sendiri, tak ada paksa-paksa. Dan tiada bersyarikat ia dengan siapa-siapa. Allah tak pakat dengan siapa-siapa. Memang ketentuan Allah daripada ilmunya, kehendaknya, kudrahnya. Baik. Datanglah 3 hari. Nama orang siapa? Zakar. Buruk sangat nama Zakar. Zakaria. Pasal faham mai sini. Tak ada. Dah ada dalam takdir Allah. Maka sekarang perkara yang berlaku dalam kehidupan yang sebelum ni untuk menjadi sebab. Kalau tak sebab jatuh, mai sini ya. Mana wahai. Tapi kita tak nampak. Maka asbab yang nampak macam buruk ni tadi, hakikatnya baik. Kalau tak sampai sini. Kalau tak duduk mengaji. Duk kira lagi bisnes apa nak buat ni, macam mana ni. Tak boleh hak betul, tipunya. Tapi kita tak nampak. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Mana dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tuhan kami, barang yang Kau telah cipta tak ada satu pun yang tak betul, yang sia-sia. Semuanya baik sebenarnya. Jatuh aku ni baik. Kalau tak sebab jatuh, aku tak boleh balik kepada Allah. Ketika kita nampak benda tu yang berlaku atas diri kita, ketika itulah kita boleh sebut apa dia? Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Kau memang maha sempurna ya Allah. Kadang Kau bersifat dengan kamalat. Fakina azabannar. Jauhkan kami ya Allah daripada azab neraka Engkau. Tapi kita tak nampak. Betul habis ajar benda ni supaya kau orang semua boleh nampak. Baik. Dan tiada mengikut ia akan perkataan siapa-siapa, dan tiada mengeling ia kepada ikhtiar siapa-siapa dan kehendak siapa-siapa. Maknanya Allah buat ni bukan tergagah. Tergagah ni apa? Dipaksa. Ada paksaan. Sebab ini aku kena buat. Tak. Memang dalam kehendak Allah. Sebab kita ni hamba. Allah itulah pemilik kita. Sebab itu kita kena minta ketentuan yang baik daripada Allah. Itu kalau dalam apa? Dalam hadis yang Allah aftah alaina abwaab rahmatika wa sahil alaina abwaab rizqika. Ni ada hadis ni. Cuma dalam hadis tu tak ada pangkalnya selawat macam kita baca ni.
Orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah, dibuka pintu rahmah, didorongkan kepadanya kebaikan. Amalan yang almarhum buat ni ada sebenarnya, bukan saja-saja. Macam dulu mula-mula Abi dengar almarhum baca tasbih terbalik kan. Tasbih terbalik, wirid tahajud. Wirid tahajud subhanallah dulu ke Allahu akbar dulu, Din? Allahu akbar dulu kan. Mula-mula istighfar lah dulu kan. Istighfar dulu kan, Allahu akbar dulu. Allahu akbar dulu kan. Ada Allahu akbar, Allahu akbar, betul, alhamdulillah, subhanallah. Ini terbalik ni. Kalau kita kaki rot orang, asyik nak canggah orang ni, ini ajaran sesat ni, terbalik ni. Mana ada orang baca takbir dulu kan, tahmid, tasbih, orang baca subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ada dalam hadis Nabi kata, orang yang bangun pada waktu ingin bertahajud ni tadi, Nabi suruh baca ni tadi, halalahu, kata Nabi, tahlil dulu, lepas tahlil takbir, lepas takbir tahmid, lepas tahmid tasbih. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi kata apa, bab tasbih, nak baca mana yang dulu dikemudiankan, kemudian didahulukan, tak ada masalah. Ada dalam hadis. Tengok dalam kitab Al-Azkar. Ada syarah Nawawi. Tapi kalau kita ni tadi kaki rot orang, asyik nak rot je kerja. Yalah, kita orang pandai. Tanya dulu. Apa yang guru kita buat ni tadi, tanya dulu. Ni sebenarnya kalam tuan ni macam mana perginya, maksudnya ke mana, macam tu. Jangan tiba-tiba rot. Kita ni kuat rot pasalnya. Tu dia. Tanya dulu. Kita suka macam tu. Yang keenam, hendaklah engkau jazamkan bahawa sesungguhnya tiada satu orang dan satu makhluk ini yang memberi bekas. Tak ada siapa pun yang memberi bekas dalam alam ini pada satu perbuatan. Barang apa perbuatan ia di dalam dua alam ini, alam dunia, alam akhirat, tak ada siapa pun yang memberi bekas. Hatta amalan kita ni pun tak boleh memberi bekas. Mana? Melainkan Allah jua yang memberi bekas ia pada segala perbuatannya. Jadi bila semua tak bagi bekas, jadi tak ada apa-apa, kosong. Jadi makhluk tak bagi bekas, harta tak bagi bekas, semua tak bagi bekas, kosong tak? Kosong lah. Jadi jangan berharap selain daripada Allah. Itu je. Itu yang Nabi cakap, peruntukan dah ada, buat je. Peruntukan dah ada, buat aja. Kalau tak buat memanglah. Kalau semayang tak jaga macam mana? Takkan Allah sayang pada orang yang tak semayang? Kita selalu petikan macam tu. Aku ni macam mana ya, kenapa aku berniaga tak laku? Semayang pun tak betul, macam mana nak dapat peruntukan? Tak? Sombong ada lagi, peruntukan apa? Ini macam mana? Nak dapat semua benda tu, buat benda tu dengan peruntukan dah siap. Kau orang macam ni, ini dia. Orang macam ni, ini dia. Orang macam ni, ini dia. Mesti kita ada silap. Bila buat tak betul lah jadinya. Sebab itu Nabi kata, buat benda yang betul, maka dapat benda betul.
Ya tak? Ya, macam mana? Ya. Tak susah pun. Susah tak? Baik. Tak susah. Ya tak? Macam kadang-kadang macam ni, kita nak tegur anak kita salah. Kita kata apa? Takut anak kecil hati. Tapi Allah benci tak takut? Allah benci tak takut? Sebab salah tetap salah. Mana boleh? Tapi kan ada dalam Quran, ud'u fi sabili rabbika bil hikmah. Macam mana aku nak tegur anak aku? Kaedah ada. Ikut kaedah. Jangan sampai kita tak berani. Kena tegur, tapi mengikut kaedah. Mudah kan Islam ni? Kan? Jadi diaturkan dekat kita, cuma tinggal ikut satu. Benda hak tak betul tetap tak betul, benda hak betul tetap betul. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wala tabisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum muslimun. Kalau kau orang Islam, kau kena pegang sungguh dengan benda kebenaran, jangan campur yang betul dengan yang salah. Yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Ya, ini pada Allah. Pada manusia, yang betul kadang jadi salah, yang salah kadang jadi betul. Ya. Baik. Yang ketujuh, sampai ketujuh Nabi berhenti. Jangan sekali-kali engkau ingat dan kerling akan ketinggian dan kebesaran dan kemegahan dan kemuliaan pangkat. Nampak? Dan darjat dan kesempurnaan bagi yang lain daripada Allah, kerana sekaliannya itu ketentuan bagi Allah juga. Jangan buat kerana kemuliaan, kebesaran, kemegahan. Dan bila hati kita mula jaga setiap perkara yang datang ini, kita dah nampak lah, jika aku terima, aku buat, aku akan menghadapi perkara-perkara ini. Baik, itu kena jaga. Oh, yang ni jalan memang nampak baik, tapi setelahnya aku buat, ketika itu aku akan menerima ni habuan ini. Ketika itu aku sanggup tak? Kalau tak sanggup, angkat tangan. Tak? Jadi sebab itu kena jaga-jaga, tenangkan hati, bersihkan hati supaya nampak, supaya dapat melihat dan diperlihatkan oleh Allah. Kadang kita tahu, tapi Allah tak pimpin kita. Kita tak dilihatkan oleh Allah Ta'ala akan perkara-perkara tersebut. Tak nampak, tahu tapi tak nampak. Jadi dah setakat ni kita sambung insya-Allah malam esok. Baik, wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka as-sami'ud du'a. Allahumma sallimna ya Allah min kulli afat ومن كل فتنة ومن كل بلاء ومن كل وباء ومن كل فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا
ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.